Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual di dalam projek Bunga Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini. Bersama Walid tadi tu, bercakap pasal dunia apa nama komedian tadi. Dunia komedian saya pun saya rasa saya buat apa yang saya termampu saja. Apa yang orang suruh saya buat. Kan macam saya baru-baru ni orang buat suruh saya jadi orang gaji ke apa kan saya buat. Berlakon Dengan sepah reunion tu kan. Okey. Saya tengok dia orang boleh terima dan dia orang terhibur dan semua feedback daripada mereka-mereka yang menonton tu dia kata something different bila I keluar masuk. I kata kekuatan I Allah yang tentukan. Bukan I ni saja. I ni hanya penyalur saja. Kan. Dia suruh pakai apa saya pakai, tak kisah. Dia suruh saya pakai bibik, pakai skirt. Bukan skirt lah, pakai apron yang perempuan pun saya pakai, saya tak kisah. Kan dia suruh untuk berlakon supaya orang gelak untuk kita. Orang terhibur Orang terhibur. Jadi dalam dunia masa dulu ada juga kadang-kadang pelawak-pelawak yang cuba menambah pasti pada diri saya. Bagi saya tak kisah. Bila akhirnya sampai kat saya juga cerita dia kan, macam dia kata Jaafar tu tak boleh berlawak lah, apa dia gini dengan lembik gitu kan. Bagi saya okay lah, last orang nak cari saya juga dapat juga cakap orang sekian-sekian bercakap pasal kau gini-gini, aku takut nak panggil kau, tapi kau buat benda yang aku suka juga. Sampai tak kat kita. Macam kata penyanyi tak suka saya, ada arwah seorang penyanyi kan, bila orang tanya aku tak berkenan ajak Pak On tu, aku tak kenal dia dan aku tak berminat nak simpan nombor telefon dia. Jadi aku tak tahu macam mana nak contact dia, sedangkan mereka tu ialah terdiri daripada kawan kita. Jadi kita tahulah macam mana prinsip hidup dia kan. So sekalipun dia meninggal, macam saya perkenalkan orang okey, kau seorang chef, kau seorang buat baju, aku kenal orang tu, kau pergi, kau chef, kau business dengan dia, kalau ada percentage nak bagi aku, bagilah. Macam kau buat baju, orang bini dia nak buat baju, kau boleh buat baju, kau dapat bisnes, aku tolong kau untuk dapatkan rezeki kan. Tak payahlah kau kutuk aku, kau hidur aku, kau kerja aku. Last bila kau dah pergi ke umrah, kau cakap aku minta maaf apa, aku banyak mengatakan kau, mengundung kau, mengeji kau, menghina kau. Kita terima kasih lah. Aku jumpakan orang tu dengan kau supaya kau tu ada bisnes, bukan untuk menutup bisnes kau. Tapi cara kau different. Aku tak apa, aku terima kau. Tapi orang tu pun dah meninggal. Tapi diorang datang juga jumpa abang untuk minta maaf. Dia telefon lah. Yelah, I mean, dia minta maaf juga. Dia minta maaf cakap lah. Bagi saya kadang-kadang dulu kan orang kata ada seorang ni kawan kita juga, bapak seorang artis. Halo? Salam. Tak apa, nanti ke situ. Saya pun ada orang temu ramah saya. Nanti call balik Okey, jadi bila kita dah macam tu kan, jadi kita kata orang ni sikap dia orang memang hati dia tak bersih. Kan? Kadang-kadang kita kenalkan dia, kita pergi kedai makan dia. Kita tanya berapa makan ni, berapa makan semua sekali yang ni aku bawa orang ni. Tak apa. Yang awak punya RM10. Dia kata macam tu lah. Tapi dia tak apa dengan dia. Tapi bila orang tu tanya, Jaafar On tu bagi bayar duit dia je. Tapi saya dia tak beli. Jadi orang tu akan tanya saya, Abang Jaafar bayar duit Abang Jaafar je. Tadi saya kata tadi saya tanya semua sekali, dia tak nak jawab. Dia tak nak kata Abang Jaafar bayar Abang Jaafar punya, yang lain tu tak apa, dia nak belanja. Tak apa dia aku cakap itu. Abang Jaafar kena ingat, manusia macam tu ialah akan memecah belahkan kita. Betul pun. Sekarang tu orang tu benar meninggal. Yang ni masih hidup lagi merajalela kan. Bagi saya kan, saya dah cakap dengan kawan-kawan saya, kau duduk berkelompok situ, akhir besok kau bergaduh. Betul pun, bergaduh juga. Masalahnya bila benda-benda ni berlaku, saya tahu akhirnya kan. Jadi apa yang saya nak risau, jadi orang-orang tu terpaksalah saya, macam ada satu tempat artis ni tak kasih saya pergi ke sana.
ke tempat tu. ke tempat tu. Dia burukkan nama saya dengan owner tempat tu. Sampai orang tu takut dengan saya. Tapi bila saya makan kat restoran dia, tiba-tiba dia jumpa saya. Dia nak cerita, aku tengok jawapan tu okey, tak ada pun sikap-sikap buruk hati kata dia. Tak apalah, dia kata besok-besok yang sekarang nak tanya dengan you lah, dia kata. Buat apa si puan tua tu begitu tu? Siapa yang jahat? Orang tu cakap saya. Kan? Akhirnya saya dapat tahu tak cerita tu. Sebab pertamanya kita ikhlas dengan dia. Allah tu akan ceritakan balik seperti apa cerita. Jadi wajar tu kata saya tinggalkan dia secara terhormat. Buat apa saya nak simpan orang macam tu? Betul. Sedangkan saya buat album untuk naikkan dia walaupun dia dah merudum. 10 album saya berduet dengan dia. Jadi untuk apa saya nak memuja dia lagi bila dia show saya dapat RM5,000, saya tak pernah bawa balik RM5,000. Saya bagi duit dia walaupun orang tak ada. Itu pun dia tuduh saya. Dia kata, engkau kalau duit mesti makan seorang. Ya Allah. Sedangkan orang tak panggil dia. Tapi bila saya tanya, engkau dapat duit show RM5,000, pernah aku panggil aku? Kan? Orang tak nak engkau, macam aku nak bawa. Habis kau ingat aku pergi show bawa engkau tu, ingat orang tu banyak nakkan kau. Awak akan bagi bahagian dengan dia? Saya bawa dia, maknanya orang tu tak tahu yang saya bawa dia. Jadi saya bagi-bagi dia. Itu pun dia pertikaikan. Sampai dia bercerita dengan kawan dia, jawapan tu kuat cekik duit. Ini kawan lama ni. Yalah, memang persahabatan yang lama Persahabatan yang lama dan sanggup memburuk-burukkan saya. Wajibkah saya tinggalkan dia? Tapi kalau saya jumpa dia, saya pasti kawal juga. Buat apa saya buang dia? Tapi dia rasa malu tak dengan diri sendiri apa yang telah buruk kat saya. Sekarang ni dia pun nak cerita, jawapan orang tu baik, jawapan orang tu tak berkira. Memang pun aku tak berkira. Kalau kau pergi kerja mana-mana, aku dapat show, aku nak tumpang kau sendiri-sendiri dah cakap aku, duit minyak, duit tol. Tapi bila kau tumpang aku minta duit minyak, kata alah kau dah kaya, banyak duit. Tak payahlah minta duit, kau pun dapat belajar duit. Kita pun tak mampu nak minta dengan duit dia. Tapi tak kisahlah, kita pun hidup kita macam ni juga. Itulah dia arti kehidupan sebagai seorang artis. Bagi saya kan, di manakah saya nak cari orang yang betul-betul ikhlas selama 50 tahun saya duduk KL? Tak ada. Saya sekarang sampai tidak percaya dengan kawan dah. Abang ni kebanyakan kawan-kawan sepanjang 50 tahun ni, sepanjang hidup abang ni, kebanyakannya artis ke ataupun orang yang bukan bagi dalam bidang? Bagi saya tak pernah memilih siapa pun artis. Kebanyakannya siapa kawan-kawan saya abang? Tak ada kawan. Tak ada kawan Saya bela orang duduk rumah kita, bagi tanggung makan, nak pergi mengajar pun saya bagikan, pergi sekolah mengajar. Last nak dah belajar sampai luar negara pun saya bagi dia duit balik sini kat sini. Maknanya dia pun tinggalkan saya. Takkan saya nak untun dia. Dia dah ada keluarga dia, takkan nak ingatkan kita lagi. Biarlah kehidupan dunia kan. Bagi saya kan, saya cuba tahu saya ni milik Allah aja. Senang je kita nak fikir. Rasa tak ada kawan Memang tak saya ceritakan macam tu, macam dengan kawan baik pun. Sekarang ni kita nak pilih macam mana kawan. Kalau kawan sendiri yang dah berpuluh tahun tu pun mampu lagi nak buat kita. Iyalah. Kan? Habis kadang-kadang aku nak kahwin ni, kau bagilah apa-apa. Bagi. Kau kalau datang aku buat makan-makan, kau tak pernah nak tunggu. Kau cakap, aku kenal dengan kau, aku bagi makan dengan kau. Kawan-kawan kau belum tentu kenal aku, dan kawan-kawan kau belum tentu suka aku. Lebih baik aku tarik diri cara terhormat. Kan? Nanti macam-macam cerita kan. Kan dia kata, Jaafar dah sakit, datang, aku terincut pun nak datang. Maknanya kita kena tahu diri dan kita tahu memikirkan dengan keadaan kita. Betul tak? Jadi itulah yang paling saya pegang pada diri saya. Hanya saya fikir, saya nak makan ke nak minum ke, saya ada duit ke tak, hanya Allah saja yang memberikan rezeki untuk kita. Tak ada seorang pun yang boleh bagi. Tak ada seorang pun yang boleh masuk duit dengan kita kalau kita tak dikerja dengan dia. Jadi saya rasa orang nak jumpa saya, jumpalah. Bisa ada apa. Sampai orang buatkan saya supaya orang tu benci saya kan. Sampai orang tu datang jumpa saya. Saya kata, awak nak maki abang saya buat apa? Saya katakan, saya tak ada masalah apa dengan awak, dan saya tak ada sebesar ni. Awak kaya ke, awak apa duit awak. Saya tak nak apa-apa daripada awak. Kan? Hanya yang saya mahu, kehidupan saya jangan orang kacau.
Kan yang saya nak kacau awak buat apa? Kan? Tak semua orang suka saya. Kan? Dalam masa kita berjalan nak pergi makan tu, kita ada jumpa beribu manusia. Dalam keadaan orang tengok kata tu, mungkin ada yang buat kita, ada yang menghina kita, ada yang mengeji kita. Jadi kita jalan kerana Allah lah. Entahlah nak kata apa. Dia mengutuk kita, kita dapat pahala. Dah itu je. Menjadi orang terkenal ni, itulah dia punya bahana dia kan? Tak, saya tak pernah fikir saya terkenal. Ada lagi benda yang banyak lagi orang terkenal. Mungkin lebih hebat lagi benda dia. Mungkin katnya orang tak suka cara saya lah kan. Saya tak, bagi saya kehidupan saya ialah seperti biasa. Saya lebih suka kawan makcik-makcik yang jual-jual nasi lemak ke. Saya lebih suka kawan macam tu. Pasal apa, dia tu ikhlas. Ramai ke kawan-kawan? Saya jumpa siapa-siapa seperti di kedai-kedai ke apa, saya mesrakan diri dengan dia orang. Tak perlu kawan artis. Kawan artis kadang-kadang bila kadang-kadang macam kita lah, saya satu majlis kan, saya nyanyi ni kan, apa rasa kalau you tengah menyanyi nyanyi untuk depan you, how you feel? Saya sampai cakap kan, diorang buat macam tu? Saya kata, kau dengar orang menyanyi, walaupun bukan aku yang menyanyi, apa kata kalau orang buat tu depan kau sedang menyanyi, kau kecil hati tak? Alah, kita biasa dah tu, orang ni biasalah, orang ni biasa lagi teruk dia punya. Bukan, masalahnya apa? Kita kena jaga orang punya maruah. Walaupun kita nyanyi, album kita laku 100% ke apa ke, kita tak boleh hehekan orang, katakan. Orang dah nyanyi cara dia, kau ada nyanyi cara kau. Walaupun kau menyanyi lagu kau yang nyanyi sampai sekarang tu ialah 20 tahun lagu kau yang di pasaran, tapi kau masih nyanyi lagu itu dan tak ada lagu baru, adakah hebat kau? Pasal tak saya tajuk tu? Katakan you menyanyi lagu you popular tahun 70. Sampai sekarang you tak ada apa. You pergi menyanyi, orang tengah menyanyi terpentas, kau kan orang. Tapi lagu kau nyanyi beribu kali lagu tahun 70-an ni. Adakah you boleh bangga you sebagai seorang penyanyi? Pergi cubalah masuk ke Kadar-Kadar sampai dia kau ada tempat atau tidak. Bagi saya itu saja saya tanya jawab. Dia minta maaf saya, ini sorry lah kita cakap. Tak, bukan kau nak maaf dengan aku bercakap pasal aku ni orang tua. Orang yang tengah menyanyi tu ialah kawan-kawan budak-budak baru, BBN you. Tak perlu kau cakap, kau sebagai orang senior, kau tak perlu kacau orang tengah menyanyi tau. Maknanya lagi satu, bila orang tu seorang datuk dan kau baik ni, kau tak boleh cucuk-cucuk pergi dengan orang tu walaupun orang tu melata. Tak boleh. Oh, okey. Jadi saya kata, ada tempat kau boleh bergurau, ada tempat kau kena hormat. Daripada situ kita menasihatkan dia. Nampaknya ada perubahan pada diri dia dah. Saya senang je, saya jawab macam tu je, tanya orang. Saya suka berdepan. Kadang saya pergi hotel, nak makan, nak minum, tiba-tiba orang, alah, apa khabar? Saya kata, awak siapa dah buat macam tu dengan saya? Kawan, saudara, adik-beradik. You tak ada apa connection dengan saya tu. Alah, Jaafar tak kata boleh gurau. You nak gurau dengan saya siapa? Adakah awak kenal saya? You kena awak saya tengok TV. Jangan samakan saya dekat TV. You kena hormat saya dekat luar ni sebagai hotel punya customer. Saya datang nak makan. Kalau saya telefon yang you manager, you kena buang kerja, susah tak you? Jadi di situlah orang tu dengan sendiri minta maaf kita. Pasal apa? Kita tak boleh kotak-katik dengan benda-benda, dengan kehidupan kita, dengan penampilan kita. Allah bagi kita semua. Kita pun tak nak macam tu semua kan. Semua orang kena belajar adab lah sepatutnya, bang. Sopan kan. Adab sopan. Kita ni keluar je kita dari rumah kita, kita bawa nama mak bapak kita tau. Kalau orang kena, anak si awang tu rupanya dia kerja ni. Maknanya bapak kita disebut dulu, mak kita disebut dulu. Jadi bila mak bapak kita dah hasuh kita dengan cara sopan santun, kau kena hormat. Kau kena tiru macam mana hormatnya kita pada awak. Betul. Jadi macam you kata, you tanya macam mana you dengan M. Nasir baik, kita tak ada ruang untuk nak jumpa dia, nak tanya pasal apa. Nak kata nak suruh saya minta buat album, dia pun kata nak suruh janji lagu apa Jaafar On ni, tak boleh nak buat kan, mungkin lagu tu tak sesuai dengan ciptaan dia.
Mungkin tak. Jadi kita sebelum kita dipersoalkan, dikotak-katik dan orang buat macam-macam kata tuduhan, lebih baik kita tak payah jumpa. Tapi dari segi profesional, dari perjumpaan profesional okey kot. Memang tak kisahlah. Kita boleh tegur siapa hari-hari kita jumpa, boleh makan sepinggan, boleh bertepuk bertampar. Macam saya pergi show kat Brunei tu kan, adalah abang Allah tanya, kau kenalkan aku dengan show Brunei? Kata, kita Brunei, kita tidak boleh main show-showkan orang. Saya kata, tak boleh. Alah, kau takkan kau dengan cara kau bernyanyi, dengan kau penampilan kau, dengan aku takkan dia tak boleh panggil aku, mungkin dia juga tak boleh pilih aku. Jadi kalau kau boleh diri kau kira bagus dan popular, why not you offer diri dekat Brunei? I kata, I pun tak minta orang Brunei panggil I. Mungkin ada kriteria yang boleh sesuai untuk dia panggil I. Dia cakap itu. Dia tak faham ke cakap itu? Aku jangan nak marah. Bukan nak marah, tapi pasal cara kau bercakap, kau menidakkan kebolehan aku dan kau bangga dengan kebolehan kau. Oh, orang macam kau boleh panggil, takkan orang macam aku dia tak boleh panggil. Perkataan tu adakah boleh menyinggung perasaan orang? Sudah tentu. Sudah tentu kan. Jadi sebelum kita nak bercakap, kita kena fikir, kita ada otak. Dan di manakah kau sekarang? Kalau kau nak bangga diri kau, di manakah kau sekarang? Di manakah kau sekarang? Kalau kau bangga diri kau sebagai seorang penyanyi yang profesional dan bagus. Masalah dengan jadi artis ni, saya rasa rata-rata hanya 5% je mungkin lah. 5% je orang yang boleh survive dalam dunia hiburan ni. Ya, tapi kalau kita fikirkan, penyanyi yang telah meletup-letup jadi dapat johan untuk bintang ke apa-apa, masih lagi menyanyi dekat kelab. Sebab pasal apa? Pencarian dia hanya mencari. Walaupun dengan keadaan PKP ni, kita tak boleh nak cari makan. Apa yang kita boleh buat? Cuma kita berserah je lah. Ada rezeki kita pergi, tak ada rezeki kita diam. Itu saja. Jadi kita teruskan ilmu kita kan. Jadi kita tak payahlah kita risau. Bagi saya lah, dalam keadaan sekarang, dalam kesusahan, kita menghadapi KPPB. Maknanya kan, saya berserah pada Allah. Saya masak nasi, besok boleh goreng, saya goreng. Selagi saya boleh makan, saya boleh hidup, saya makan apa saja. Jadi patutnya kita ada barang-barang kat rumah. Kita nak pergi makan kat luar, satu kali duduk pun RM18 tau Kuala Lumpur ni. RM15 dah tentu. Nasi, air, kan? Jadi sekurang-kurang nasi goreng pun RM8. Dengan air pun RM2. Kalau saya pergi seorang, saya akan ada pula orang datang nak duduk, belanjalah aku. Ada juga kan kadang-kadang kan. Tapi bila saya ajak kawan, kita kena belanja kawan. Kita ajak jom kita makan, takkan kita tak orang nak suruh belanja dia, kita kena belanja dia. Kan? Mana bila kita ajak tu, kita kena bayar. Kalau kata senang cerita macam ni, tak apalah, kita makan, kau makan dulu, tak apa, nanti kita makan kemudian. Supaya apa tau, kita jaga kita dan kau jaga kau. Macam tu. Hanya itulah tagline bagi government yang bagi kita jaga kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh luas-luaskan diri kita. Perkataan kita jaga kita tu, kau hidup ke, kau makan ke apa, kau jagalah diri kau. Masalahnya itulah sebabnya saya kadang-kadang pergi mana-mana makan kat luar kan ada grup satu, ada grup perempuan kan, apa dia bisik-bisik ni, capak tu kan. Tapi bila saya toleh kadang-kadang saya pergi jumpa dia. Awak nak jumpa saya, awak cakap macam tu, awak kenal saya tak? Awak pernah tidur sebantan saya, makan sepinggan tak? You tak tahu siapa, you tak boleh meletakkan diri saya sebagai seorang pondan. Awak tahu saya pondan atau tidak? Jadi itulah persoalannya. Saya kata, sebelum saya simbah muka awak dengan kari yang tu, sebaik-baik awak pergi makan kata. Kalau saya kata awak, saya bisik kawan saya, awak pelacur, awak marah tak? Tentu ada sebarah kan. Tapi itu sebabnya awak kena hormat orang. Kita sama-sama cari makan, kita sama cari rezeki, kita bayar makan dekat kedai ni, tak payah kita hina orang. Itulah puncanya. Bagi saya kan, di mana saja ada manusia yang begitu kan. Jadi sebelum kita dikotak-katikkan, dikata dihina, tak payah pergi situ.
Dulu kan masa saya di Bangsa, sampai orang tanya tau, kenapa tak Umar Jaafar? Jaafar dia tak Jaafar Ahmad datang sini dia. Gila kalau makan sini. Dia masak sendiri kat rumah dia. Yang tanyanya siapa dia? Ibu Dah. Ibu Dah apa kawan kita kan. Dia berlakon tu plus one, dia buat lembut-lembut. Kalau orang buat dia kat luar macam tu, dia marah tu. Kalau orang buat dia macam tu, dia marah. Kan, this is my card kan. Dia marah. Kau tak bisa samakan diri aku dalam drama. Aku berlakon untuk cik rezeki tau. Kau tak payah nak hargai aku. Bukankah ini occupational hazard ni bang? Inilah apa kemudaratan dalam bidang kita ni. Abang tak terasa situ? Bagi saya, manusia ni dia mudah meletakkan kita terlalu rendah pada perasaan dia tau. Bila dia anggapkan kita tu di luar dan dalam keadaan kita sama. Itu silapnya kan. Saya pernah dulu semasa saya make up orang kahwin, lah rupanya Jaafar di lembut pondan ke? Kak, saya kata, akak tak tahu saya pondan. Kalau akak nak tahu pondan, tidak jom kita main atas katil tu. Sama dia nak tahu saya pondan, tidak jom. Alang kau takkan orang akak nak berkawan dengan siapa? Akak siapa? Ya. Saya tanya dia soal balik tau. Malu tak dia? Betul. Kita soalkan dia. Lagi satu, kalau saya pergi buat Latin kan, dia cakap, Jaafar ini dah tak kena lah puan. Saya buat elok-elok lah. Nanti dia kata, lah Jaafar tu. Dia kata, kalau puan boleh buatlah. Saya kata, saya tengok macam mana tak kena saya buat tadi. Senang cerita lah kan. Alah, jangan cakap macam tu. Datin tak baik macam tu lah. Oh, datin. Jadi ni datin lah. Bagi saya semua sama je lah. Mulut jahat je tu. Macam itu Saya dibuat sana tak kena, sini tak kena. You are siapa kat saya semua? Saya, kita ni ahli jatuh kuasa. Ahli jatuh kuasa tak lebih daripada tuan rumah ke? Saya cakap macam tu. Semua tak berani. Macam-macam yang telah saya lalui. Bukan satu dua lah. Itu sebabnya saya pernah dihalau oleh Anwar Ibrahim keluar daripada bilik makeup. Bilik orang kahwin adik dia. Adik tiri dia kahwin. Saya makeup. Dihalau saya tu daripada bilik tu. Kenapa? Kerana laki-laki makeupkan perempuan. Bukan muhrim je. Tapi dia ingat ke apa yang dihalau saya. Dan malu saya satu rumah tu yang tengok saya tu, dia dapat malu berapa juta. Kan? Dia halau saya keluar daripada rumah. Di balik mentang-mentang dia tu masa Presiden Abin kan, dia boleh halau saya masa adik tiga dia kahwin di Kelana Jaya. Tapi saya tak busuk hati nak rontoh pelamin, nak bawa baju pengantin yang dia nak nikah besok. Ni sebelum dia masuk UMNO jadi dulu tahun 75. Oh ya. Dia tak ingat, dia pun tak kenal abang siapa masa tu Yelah, saya make up pengantin kan. Memang kita tahu, memang berdosa kita make up pengantin. Dan itu cara bantu pencarian kita. Tak payahlah nak halau kita. Atau bukan jumpa aku baik-baik, saja tak payahlah. Tak payah kau halau aku. Saya berasa sebut dia Anwar Ibrahim yang halau saya. Dia saman saya, saman lah. Dia dah lupa peristiwa tu. Makanya kau malukan orang. Kau malu tak? Ya. Saya pernah kena halau beberapa kali dalam kehidupan ni lah. Memang kena halau tu memang tidak sedap perasaan dia kan. Jadi benda tu macam tu, seolah macam kita ni tak ada maruah. Ya. Saya pernah satu kali make up orang kahwin dekat mana tau? Dekat Kelang dulu. Bapak dia halau saya. Kenapa? Pasal benda macam ni lah. Mahramnya. Tapi saya simpan dendam. Sebab pertama, dia anak dia kahwin tu ditaja oleh datuk yang kahwinkan anak dia dengan perempuan anak dia tu. Bila sampai masanya kami dijemput untuk make upkan anak pengantin dia di Holiday Inn on the Park masa tu lah. Holiday Inn on the Park ada. Sekarang tak ada dah. Zaman Holiday Inn on the Park tak ada dah. Ya. Dekat belakang Hilton. Faham. So saya make up macam biasa. Saya nampak bapak dia keluar masuk kapak pengantin perempuan kata. Saya cakap dengan pengantin perempuan, saya minta maaf dengan awak dia. Kalau ada kata-kata saya kasar, saya minta maaf. Alah, Cik Jaafar nak buat apa? Saya kata dulu bapak you halau I kan. Daripada rumah you I sampai duduk kat pokok pisang tanpa orang panggil jemput I makan. I tak ambil baju buat balik tau. Hari ni 4 laki-laki ni buat kat sini,
saya akan balas dendam. Balas dendam menerusi. Balas dendam mesti bapak dia keluar masuk, kalau ini kena tak kena macam dia pula tuan rumah kan. Saya buka pintu, saya kata, boleh tak awak keluar daripada menyebuk tempat tu, saya kata. Sebelum kaki saya saiz 12 dia naik kat kepala, lebih baik keluar. Dia tak boleh buat apa, saya halau je. Puas hati saya. Itulah kehidupan kita ni, macam-macam kita lalui selama 50 tahun ni Kuala Lumpur. Membangun Kuala Lumpur di depan mata saya. Apa saya nak heran? Kau nak kata kau lebih besar, aku lebih besar daripada kau. Kan? Aku tahu segala asal usul kat Kuala Lumpur ni macam mana, selok-beloknya kat mana. Daripada aku naik bas 5 sen daripada Woodplat keliling tu nak pergi ke Ampang Park. 5 sen banyak tambang. Keliling Kampung Park. Bas apa bang? Bas Srijaya. Ingat nombor dia tak? Ha? Mana nak ingat Bas Srijaya dulu, zaman-zaman Srijaya kan. Tak ada duit, naik bas, berjalan kaki sampai dekat tabung darah tu, blood bank dekat Istana Budaya tu, minum air paip, naik balik mesin. Daripada sini, daripada keliling tu nak pergi Coket, dia mesin. Keliling pergi Coket. Daripada Coket nak pergi ke Kota Raya, dia mesin. Dia mesin juga. Zaman tu. You bayangkan I jumpa Kuala Lumpur naik bas 5 sen. Ya. Apa nak cerita? Dah lalui semua di Kuala Lumpur ni. So asam garam di Kuala Lumpur ni dah macam-macam. Dah duduk Kuala Lumpur bertahun macam ni saya tak pernah minta ihsan daripada orang apa benda pun. Saya tak pernah minta duit dengan orang. Kalau saya tak ada duit pun, saya diamkan diri je. Hanya kita perlu berbaik dengan Allah. Satu nasihat yang sangat bagus lah. Dia kalau kita lupa Allah, apa yang kita dapat? Apa yang ada Jadi tak apalah, satu peringatan pada semua generasi baru nak jadi artis. Bukan senang nak hidup di Kota Raya kan. Berkawan boleh, tapi jangan terlebih kawan. Maknanya kawan akan membunuh kawan. Kalau dia masukkan sesuatu benda dalam gelas kita minum, kita akan kecewa sampai mati. Jadi itulah kena fikir. Jauhi tempat-tempat yang boleh mendatang mudarat pada diri kita. Seperti disko, mana-mana tempat di mana kalau kita jumpa kawan di tempat tu, itulah perangai dia di dalam tempat tu. Kalau kita jumpa kawan kita baru di sana, buat baik dengan kita, tidak ada keikhlasan hati dia terhadap kita, dia akan cari jalan supaya kita dipunah. Itulah sebabnya bagi saya tak pernah hiati. Saya sentiasa berdoa pada Allah, jauhkan iri hati, jauh hasad dengki, jauhkan hasad cemburu, jauhkan dia daripada saya, supaya kita tengok kita tak cemburu dengan orang. Kejayaan orang kita tak payah cemburu. Biarlah dunia ni hanya pinjaman saja, yang betulnya di akhirat sana. Dan itu sebabnya saya tengok kehidupan manusia di dalam melalui drama. Kadang-kadang anak saya kata, papa ni tengok drama sampai mengikuti diorang sampai keluar air mata. Hari tu bapa dah lalui semua benda tu. Cemburu, dengki, hasad, semua di dalam drama tu yang paparan kehidupan manusia seharian. Kalau diorang bertemu adik-beradik dalam drama pun, saya sebab. Kenapa? Tak tahulah kenapa. Dengan sendirinya saya sebab. Kalau saya nampak drama tu, dia pukul mak dia ke apa-apa, saya sendiri ingatkan mak saya. Jadi macam tu, tak sampai situ keadaannya saya. Yang sensitifnya. Saya pernah menangis satu drama tu sampai saya terrekod muka saya menangis kan. Sampai dia tu, ya Allah, apa ni, sampai macam tu kata, bukan aku nak rekod, bukan apa, tapi diri aku dah tahap tu. Sedih, kesedihan tu tak boleh. Orang berjumpa anak balik semula tu pun saya sedih, keluar air batu. Macam tu tak, sensitivity tu. Itu sebabnya raya saya tak boleh balik kampung. Sebab saya tiap sudut saya nampak arwah bapa saya, ada nostalgia dengan mak saya. Jadi saya jadi sebab dan saya akan bercakap dengan kakak saya, aku tak boleh balik. Pasal apa? Dengan lagu raya yang kita ingat masa lagu ni raya. Lagu raya kita berpuluh tahun dah kita dengar.
Maknanya kalau saya ni dah 69 tahun kali raya lah. Maknanya kita lalui dengan lagu-lagu yang telah nostalgia. Kita setiap lagu yang keluar tu, kita akan tingkat zaman tu, apa yang kita buat masa kita muda, masa kita setiap tahun raya-raya tu ada nostalgia dia. Bersama ibu, bersama bapa, bersama ada orang dah meninggal, bersama nenek. Jadi benda tu akan nostalgikan untuk kita. Tambah rumah yang saya balik, rumah kampung tu ialah dibina tahun 27 Oleh bapa arwah datuk saya. Oh. Bayangkan tahun 27. Saya belum ada lagi. Saya masih duduk sampai sekarang rumah tu. Punyalah antiknya rumah tu. Arwah pak saya pun belum wujud lagi, belum ada lagi. Tuan Dr. M ada. Umur dia 2 tahun baru masa tu. Maknanya puas lah kan katanya. Jadi itulah sebabnya bila kita dah dalam kehidupan kita lalui bagai-bagai kan. Bagi saya hanya soalan macam sepintas pesan aja macam tu. Sepintas pesan je benda ni Wow. Tadi abang menyatakan yang abang buat skrip dulu kan. Yelah, kita cerita rama saya lalui macam cerita tipu atas tipu. Kisah hidup saya sewa baju pengantin kan. Tetapi staff saya boleh tipu saya, disewakan dengan orang lain, dia ambil duit tu, dia kata kalau nak pulang nanti nak apa tak ada rumah. Tiba-tiba masa tu dia balik kampung, orang tu pulang baju, dia kata kau sewa masa bila? Dia kata saya sewa tu, duit dah bayar 250 dekat orang tu. Jadi terbuka tak cerita. Jadi sekat kita nak cara percaya kat siapa? Yang cerita rumah sewa tu? Rumah sewa kan, macam bilik sewa. Bilik sewa tu si Radhi Khalid sewa. Watak dia saya terbagikan Sabri Yunus. Bila balik-balik tanya, ada tak orang panggil I tak berlakon? Ada tak ada orang nak hantar skrip untuk saya? Saya kata kau nak berlakon cerita apa? Kan tak ada orang pun cari kau nak berlakon kan. Sian dia. Maknanya cerita tu benar kan. Hari-hari dia kerja waiter. Tapi balik waiter pukul 2 malam, tengok tanya kita, ketuk pintu bagi kita tidur. Banyak apa? Ada tak orang telefon pakai telefon hitam tu kan? Ada tak orang telefon katakan saya berlakon? Ada berlakon. Dia nak besok nak berjumpa kau, tapi watak dia opening tu gambar kau cakap kan. Cerita apa bagilah tahu cerita apa nak bagi kan. Benda juga dia pergi skrinter tu kan. Cerita tu mayat terapung di dalam air, muka kau atas tu je, lepas tu cerita kau tak ada. Suara macam apa tak baik tu. Si Ibu Da kawan saya, dia berlakon. Dia sewa yang kita. Dia bawa balik pun. Dia obviously kanannya dia sewa dengan saya. Bawa perempuan masuk rumah. Ini memang betul lah, bawa perempuan masuk rumah. Dia kena tangkap basah. Bawa periuk belanga pindah rumah aku boleh. Kita dah kahwin gitu kan. Bistri duduk rumah sini lah, sewa. Macam-macam cerita yang Jaafran buat kan. Bilik sewa lah, menantuku datuk, anak nak kahwin, suruh nak kahwin dengan datuk lah kahwin orang tua. Ini berdasarkan kisah benar ke? Kisah benar lah. Tapi betul lah, kalau cerita, kalau kita berdasarkan kisah benar, kita seronok menulis. Saya menulis, saya pernah buat lagu nak kejarkan pesta lagu-lagu Kuala Lumpur oleh Bandaraya. Saya buat nak cari lirik balik pada pesta filem di Johor, naik kapal terbang, buat lirik sikit, siap dah lagu tu. Dah siap ni. Lagu ciptaan Jaafar On ni, Joget Kuala Lumpur. Aku pernah hantar lagu tu, dah tutup dah tarikh dia. Allah kan. Apa jadi? Dia record? Saya record lagu tu, saya nyanyi lah. Lepas tu baru ni Yusni Hamid saya rakamkan balik semula lagu tu, dia nyanyi. Melodi tu abang buat dalam fikiran sendiri Tak, saya buat mengikut na ni na 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 ni na na ni na ni na ni na na ni na ni na ni na na ni na ni na ni na. Jadi kita bagilah. Saya dulu siapa bantu saya banyak Hang Mokhtar. Ya ke? Saya macam tu je. Rekod rekod dengan suara. Buat macam tu. Dia dia buat lah. Nanti dia bagilah kita. Betul lah tu. Wow. Tak ada siapa yang mengajar. Saya lirik pun saya buat sendiri. Terror tu. Lagu Joget Kuala Lumpur tu saya buat sendiri. Selamat datang para pelancong ke Kuala Lumpur. Indah lagi bersih, aman dan makmur.
itulah dia. Memang kecil lu dibesarkan dengan radio ke apa-apa ke? Saya memang suka radio zaman Zulu. Akan dengar lagu-lagu masa tu, hafal, ingat, masa nyanyi. tu arwah sahabat bapak saya meninggal. Masa tu lagu Piramli tengah popular, iaitu lagu Saloma dan Piramli, lagu Kuala Lumpur Ibu Negeri. Itu lagu tu. Masa tu cerita yang popular masa tu bapak saya meninggal. Saya pernah jumpa arwah Ar Azmi di kampung saya. Masa tu umur saya dalam 6 tahun ke 7 tahun. Dah tahu dah. Pasal apa dia? Masa tu lagu popular dia Di Mana Suara Burung Kenari sama dengan lagu Malamku Bermimpi yang Piramli Saloma. Masa tu ada gadis dan ular dekat kampung saya tu. Apa tu bang? Kira macam macam apa dia, macam funfair. Bila nak tengok perempuan dengan lelit ular kan, orang tengok lah, bayar duit 50 sen kan, tengok kan. Habis tu dalam tu ada joget lambak lah, joget moden lah, joget orang bayar duit tu kan. Masa tu Piramli nyanyi paling popular lagu Gelora. Lagu tu bukan lagu Di Mana Suara Burung Kenari sampai dengan Malamku Mimpi. Masa tu Ar Azmi penyanyi lama tu, dia cuma pasang dinding tu je. Ini apa? Dinding plywood. Bukan, dinding zinc tepung tu supaya orang jangan masuk kan. Funfair tu nama dia. Nama tak nama. Orang kalau tengok menonton Jaafar ni memang tunggu je lah Jaafar muncul dalam FB @Samad, YouTube channel @Samad. Okay. Apakah rancangan Jaafar On seterusnya? Akan terus bergiat dalam usia saya yang dah meningkat usia emas ni. Saya cuma minta Allah bagikan kekuatan untuk saya untuk menjalani sisa-sisa hidup dengan rezeki yang halal. Itu sajalah. Jadi tak adalah nak kerja-kerja apa. Orang panggil saya berlakon, saya berlakon. Orang panggil saya menyanyi, saya menyanyi. Orang panggil saya berlawak, saya berlawak. Orang panggil saya pengacara, saya pergi. Selagi saya mampu untuk buat kerja. Cuma doakan saya supaya saya sihat dan boleh mencari rezeki secara halal. Ya, amin. Saya doa, harap semua orang boleh doa untuk abang. Abang adalah salah seorang original abang. Tengok Jaafar On tu, kita tahu itu Jaafar On. Kita tengok perwatakan dia, kita tahu inilah Jaafar On. Itulah dari ada seorang ustaz tu, dia ceritakan dengan khalayak ramai. Dia kata orang lembut ni macam-macam lembut. Maknanya seperti Nur Sajat tu, dia kata, kenapa dia nak pakai perempuan, nak ubah-ubah diri sebagai seorang perempuan dan mengaku dia sebagai seorang perempuan. Lepas tu ada juga orang lembut macam Jaafar On tu, dia dah lembut memang semula jadi dia. Macam Syekh Puan ke siapa, dia lembut semula jadi. Kita tak boleh nak pertingkaikan dia, dan memang watak dia gitu. Jadi disebut di dalam syarahan agama orang dekat pakai kisah orang lembut dia kan. Bagi saya tak pernah marah orang saya lembut, tapi jangan dikotak-katikkan diri saya sebagai orang yang jahat ke apa-apa kan. Kita tahu batas kita kan, supaya kadang-kadang manusia ni terlalu negatifkan diri kita. Kadang-kadang bila orang berkawan dengan Jaafar ni, kau baik-baik kawan dengan Jaafar, nanti dia kodam kau lah, nanti dia tidur, dia kabur kau, macam-macam boleh cakap kan. Tapi nak buat macam mana, dah orang nak cerita tu. Sampai saya kata, kenapa kau boleh sanggup nak kata aku macam tu? Kau fikirlah. Kalau kau nak bercakap, kau kena fikir sendiri diri tu sendiri. Apa kata kalau kau dikata macam tu, betul kau sakit hati tak? Betul. Jadi jangan memberikan hukuman pada orang macam tu. Kalau kau tak kenal dia, tak payah kau nak cerita apa. Tapi syukur alhamdulillah, saya punya Facebook semua anak-anak angkat saya semuanya membagikan doa yang baik. Abang, terima kasih lah sudi spend masa dengan saya. Saya punya program yang saya buat ni, saya nak berbual dengan orang yang saya rasa interesting. Saya tak kira daripada apa sudut lah, apa sudut, apa latar belakang. Saya tengok orang itu, kalau saya rasa interesting, saya nak tahu kenapa dia macam ni, kenapa dia interesting. Saya cari seseorang yang boleh kata pun membuatkan buku untuk saya kan. Jadi bila dia boleh buat buku, jadi sekurang-kurangnya saya ada agenda untuk dibagikan dekat orang tentang siapa dia itu Jaafar On. Itulah, saya baca juga update tu di Facebook saya, yang mendorong saya untuk saya mesti kontak abang. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang saya tak cari lagi dah. Syarudin tu, saya cakap sama dia, kau nak buat buku pun kau nak duit kan. Tapi buat macam sekarang PKP ni, ASDB ni, memang apa-apa pun orang tengah
tenat. Orang sangat susah sekarang. Itu yang susah sekarang. Jadi kita tak payah memikirkan sesuatu untuk tu dulu lah. Saya kata sabarlah, saya katakan. Nanti satu masa yang betul-betul lulus ada umur, kita buat, kan. Kerja saya berbanding dengan abang jauh beza lah. Maksudnya orang jauh kenal abang daripada saya. Saya orang belakang tabir. Tapi lewat beberapa tahun kebelakangan ni, kecenderungan saya untuk bercakap pasal hak dan sebagainya, meletakkan diri saya ni menjadi satu watak yang kontroversial jugalah. Jadi macam mana saya tengok apa yang abang lalui, dan bila saya balik pada diri saya balik, tak ada benda lah apa yang saya lalui ni, kecil je lah, kecil punya hal.